العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 15. Yang atas sekali qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang kedua iaitu qidam, artinya sedia. Huraian sifat yang kedua daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib ada bagi Allah Ta'ala secara tafsili. Qidam Qidam yang ni sedia lah. Kalau qadim yang sedia kena pada Tuhan. Ni Qidam dengan qadim. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama pula. Ni yakni juga atas tiap-tiap mukallaf, orang yang balik, orang yang berakal, siapa seruai, cukup pendapatan. Setengah kita yang panggil cukup pendapatan. Apa cukup pendapatan? Yakni ada panca indera. Ada satu risalah kecil, ada musalih dia perempuan, ada ni, tu masya-Allah, dia buat kitab. Dia kata ada pendapatan, yakni ada panca indera untuk nak mendapatkan sesuatu ilmu. Dia panggil mengetahui wajib apa. Ni hak wajib atas dia nya. Mukallaf, siapa dia tadi? Siapa dia? Tak arah ni orang yang diberat ke atasnya hukum syarak. Taklif tu hukum. Mukallaf ni orang yang di atas dia tu kena hukum taklifi. Dia panggil hukum taklifi ada berapa? Hukum taklifi ada berapa? 5. Mengetahui serta mengaku. Wajib atas mukallaf tu mengetahui itu satu, yakni dengan cara ta'allum, belajar serta mengaku. Ni orang panggil tak ada lah. Nak belajar tu hidayat taufik dah. Nak mengaku tu lebih lagi lah memerlukan kepada hidayat dan taufik daripada Allah Ta'ala. Apa kita kata lebih memerlukan? Cuba kita berhati tengok orang yang kafir ni, setengah daripadanya mereka belajar tentang ilmu tauhid, bahkan jadi pensyarah. Setengah-setengah universiti hok di luar-luar negara ni, bila anak-anak murid pergi rumah tok guru saat ni, tok guru tak main je. Tak main je.
Oh, rupa kena kau kapi ngajak agama, bila bahagia agama. Dia kata dia mengajar ya. Bahaya dia. Kita ni tak ada lagi babur gitu dah. Ada. Aduh. Mana ada babur gitu, tak ada babur tu. Anu sekarang. Nak mau balik cerita tu ada kok setengah-setengah tak ada begitu. Terkejutlah anak muridnya. Dengan pengakuan gitu. Jadi nak kata tahu dengan kita nak belajar ni satu kurnia besar dah, tetapi nak mari tasdik, nak benar ke dengan Allah Ta'ala kita belajar ni satu anugerah yang lebih besar lagi. Serta mengaku di dalam hatinya, hati seorang akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Sungguh ni Bapa? Sebab sedia ni pun dia panggil amrun iktibari. Gapo dah amrun iktibari? Apa dah amrun iktibari? Ada pada zihin, tiada pada kharij. Tak keluar siapa pada kharij. Jadi kharij di. Kharij, jadi kharij. Gambar ni. Kharij ni luar ni, luar ni. Silap tersasu. Sungguh sedianya Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Apa tak? Hak tak lah. Hak tak lah ni. Tak terima baru. Tak terima baru Allah Ta'ala ni. Kerana apa? Kerana sedia tu lazim dah pada sedia tu tak baru. Tu kata tak terima baru. Lepas tu dah bapa sebut juga. Bapa sebut juga ni tak terima baru tu. Dah kata tu sedia, tentu tidak baru. Lepas tu bapa yang musallih mai duk kata pula tak terima baru bapa. Tu dia molek. Kerana kesilapan pada ilmu ni sangat kecil. Apa sangat kecil? Yakni gelecor sikit rasa akidah. Sebab tu kita dok mengaji sifat wajib di Allah, kita belajar juga hak mustahil. Kita kata ada belajar hak wajib dalam muka kita nak iktikad hak wajib. Dak belajar hak mustahil tu supaya kita tanzih suci ke Allah. Tak ada terima sekali-kali di Allah Ta'ala tu ni bersifat dengan hukum. Ni dah miru. Dia dah miru. Semak wajib ni lah. Wajib kapok dia panggil. Wajib kapok kau ayah bapak kau tak tahu lah. Ni firman Allah Ta'ala ni roh dia nampak. Kita nampak muka ni. Ada depan mirror ni siapa dia? Nampak kamu? Tak nampak muka juga apa ni? Buat gapo nak mirror tak tahu. Duk main kau gapo kau. Ni. Lu belakang dia kecil. Duk belakang besar. Tak nampak lah. Biasa kecil, hak kita kecil. Besar dah dia, tapi nak banding dengan habis ni, besar habis lagi lah. Tak terima baru firman Allah Ta'ala. Mana dalil kata Tuhan ni sedia? Wal awwalu. Huwa tu marji domainnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ni si bawah dengan tok guru dia ni ya khilaf sikit. Masalah domain isim domain dengan apa dia panggil? Gapo? Gapo? Domain makrifah nakirah. Apa nanti? Sama ada domain tu makrifah atau nakirah. Isi zahir dengan isi domain ni. Hak zahir ni seperti Allah. Hak domain kita kata huwa. Jadi kata tu guru, hak cara domain ni lebih zahir. Tu lebih faham. Dia si bawah saat ni dia tak setuju lah.
Sebab isi huruf ini nah, tu dah lebih sapa pada makna. Kata dia, saya tak sapa makna. Ayat mama, dalam itu lebih sapa pada pihak. Dia tak setuju dengan hak tok guru dia. Dia pergi rumah tok guru. Kok saya kau. Nak main. Dia nak bahas dia tu. Siapa? Si bawah kata, saya. Saya tu siapa? Jadi maksud katanya hak domain saat ni saya saat ni. Tak orang panggil makna dia tak jelas. Tak orang panggil tak siapa. Sedangkan hak zahir itulah hak lebih. Ialah ayat gitu ya. Jadi si bawah dengan kata saya saat ni lebih jelas pada kata si bawah tu. Ni maksud kata hak tu hak lebih. Jadi Tok Guru saat ni lebih pada hak ni. Ini baru orang panggil ahli tasawuf. Dekat ahli tasawuf di syariah ni. Orang tahu dia lebih dekat Allah saat ni. Allah dengan hak mana? Hak lebih. Sebab apa? Kalau kita dah dekat dengan orang, kita tak panggil dah nama dia. Tak. Dia panggil Allah. Ya gawe kita. Jadi panggil nama gawe. Panggil awak saya. Tak. Dia lebih dekat pada waktu. Apa dia? Dekat hadap kalau kita ni hati dengan Allah Ta'ala, murabah dekat kita dengan Allah Ta'ala, kita tak kata Allah tu. Dia ada lagi dia. Dia apa? Dia. Orang yang tak faham dah lah. Dia. Ni tak payah kecek banyaklah. Allah saja tu pun duk bahas panjang, duk balas. Tak boleh. Tak dapat pahala kalau sebut Allah. Nak huwa pula. Sesatlah kita. Dia macam sesatlah kita. Untuk Allah tu pun dia duk balas kata tak boleh pahala sebut Allah. Pada banyak sekali dah ada ayat Allah Ta'ala sebut. Uzkuru apa ni? Banyak dah dari ayat Quran ni. Tapi kalau duduk bahawa ni lagilah dia mau kata kita susah. Padahal ada ayat Quran Allah Ta'ala datang dengan kata wal awwal. Apa dia kata Allahul awwal. Apa? Ni. Kena masuk bidai 30. Wal awwalu artinya ialah Allah Ta'ala itu yang awal. Bukan maksud awal tu dengan maksud kata ada mula. Maksud awal di sini dengan maksud yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Dengan tidak ada permulaan. Mustahil itu ada mula. Makhluk mustahil tak ada mula. Makhluk mesti ada permulaan dia. Tanya, masjid ni bila mula ada? Kampung ni bila mula ada? Alam ni bila mula ada? Ada tempat permulaan. Allah Ta'ala bila mula ada? Di saat ada demo tu tak kena ada. Saat ada demo tu tak kena ada. Sebab itulah bila orang tanya, aina Allah? Orang tanya kita. Soalan demo tu tak kena dah tu. Mana dia tanya Tuhan di mana? Orang kata, moga Tuhan tak tepat. Orang kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanya aina Allah? Tak. Demo tu Nabi kan tak? Tambah ni. Buat banding Nabi-nya. Baik, yang keduanya, hadis tu duduk mari orang panggil perkhabaran saat ni tu, riwayat saat ni bukan nak mensabitkan tepat bagi Allah. Dah. Lepas tu kita ambil hak mudah lah, tak payah kecik panjang yang panggil. Nabi tanya aina Allah, kalau kita ambil riwayat sana aina Allah dengan maknawi bukan hissi. Di mana Allah? Nabi mari duk menyapa kita. Nabi kata gapo? Tuhan ni mukhalafah, bersalah Tuhan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Nabi tidak mari ayat apa ni?
Tiba-tiba kalau Nabi juga tanya Tuhan ni di mana dengan maksud bertempat, jahil pula lah Nabi tu. Apa? Dia nanya benda yang mustahil. Maka jelaslah di sini aina hak Nabi ada kalau kita nak terima ke riwayat saat ni tu pada mesabit ke pada masalah ilmu tauhid. Kalau nak letak juga, maka letak pada aina, pada maknawi, bukan makna hissi. Sebab apa? Sebab mustahil Nabi hidup nanya benda yang hissi, hak mustahil saat ni bertepat bagi Allah. Agak orang-orang ramai kalau mereka tanya aina Allah, nak mari nitah hissi kau nak nitah maknawi? Hissi. Itu sebab tu kita tanya mula-mula. Dia kata Nabi ada tanya, nak tanya demo tu Nabi ke tak? Tak. Demo tu Nabi ke tak? Sebab Nabi mustahil kata dia ni hidup tanya benda hak mustahil. Kalau demo harus kata nak tanya benda hak mustahil. Moga demo tidak Nabi. Kena pada orang kapung hola ho juga. Tak, orang kata ina juga. Tu bahasanya. Nih, ada yang mau tanya. Tak guano kalau orang tanya aina Allah, nak jawab guano. Ya kata di salah demo tu tak betul. Apa? Sebab Allah Taala tak bertepat. Tak ada mula. Sebab apa tak tepat tak mula? Sebab Allah bukan makhluk. Hak bertepat yang bermula ni ialah siapa jawab? Hak bertepat, hak bermula makhluk. Ilmu laduni dia tu. Dia habis dah mereka lagi boleh kata makhluk. Tu panggil ilmu laduni tu. Daripada makhluk ini ada Tuhan, tetap telah ada. Sebelum makhluk ni ada Allah. Tu maksud huwal awalu, bukan maksud awal dengan maksud ada mula. Kalau saya tanya sini, siapa awal masuk masjid tadi? Tak payah ingatlah siapa-siapa. Dia nak pahal kata apa? Siapa awal masuk masjid ni? Pahal apa? Ada mula. Awak awal masuk masjid pukul berapa awak masuk? 9:30 lagi. Umpama. Ada mula. Tak kalau kita kata Allah Taala ada mula, mustahil. Di ayat Quran ni, baca Quran, hafal Quran tu nak reti ke ilmu hak dalam Quran ni bukan surat khabar bukan surat khabar. Dia memerlukan kepada kepahaman hak jelas. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam. Hak kata huwal awwalu pada ayat dengan maksud kata Tuhan tu ada sebelum ada makhluk tu lah. Dan tidak ada mula bagi Allah tu lah yang kita katakan dengan sifat qidam. Sifat qidam tadi tu yang lawa bagi baru. Sifat qidam lah lawa bagi baru. Yang tentu tidak hak baru tu lah yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Maksudnya tentu tidak tu sekali-kali lagi orang panggil takkid lagi, nak kuat lagi kata tak ada terima sekali-kali, tak berlaku satu dia tak terima di akal kata Tuhan ni baru. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan sedia itulah dinamakan dia pengakuan hati saat ni. Pengakuan hati ilah ni hingga akhir lah. Mengakui hati di dalam hati, pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan tu. Tentu Tuhan sedia. Itulah dinamakan dia pengakuan hati sani wajib pada akal. Apa orang panggil wajib pada akal? Apa maksud wajib pada akal? Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Barang yang akal tak dapat terima kata tak berlaku benda sani. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru itulah dinamakan dia pengakuan hati kata tak baru tu mustahil pada akal. Ni maksudnya ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Mana wujud? Yakni ada sifat baru di Allah tu. Ada sifat baru, bukan tidak baru tu istihalatu mustahil. Satu wajib. Tidak orang panggil ada baru di Allah tu lah. Hak kita nafi yang kita panggil ke mustahil pada akal. Faham tak?
Tu panggil mustahil pada akal. Nampak je? Tak. Sedia Allah tu orang panggil wajib. Baru Allah tu dipanggil mustahil. Cuma pening di ibarat sikit lah. Cara ibarat dia tak apalah. Bila kita faham dah asah, dia pergi ke ibarat mana pun, dia nampak situ je lah. Ni kadang-kadang ibarat dia tu jangan menyebabkan ibarat dia tu jadi kita pula pening. Contoh ni hak saat ni hak kata mana saat ni, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru, itulah dinamakan dia pengakuan hati tentu tidak baru tu mustahil. Tentu tidak baru tu kan tidak wajib, tentu tidak baru. Jangan pening hak tu lah. Yang nak ayat katanya hak baru tu, hak kita nafi ke tentu tidak pada baru kita nafi. Sebab apa? Sebab baru di Allah tu hak mustahilnya. Maka kita menafi ke apa? Menafi ke hak mustahil, bukan mensabit ke hak mustahil, menafi ke hak mustahil. Dan makna sedia itu hak terjemah daripada kidai saat ni ialah barang yang ada, zat lah barang hak ni. Barang yang ada yang tidak didahului oleh tiada, itu namanya sedia. Sedia. Lepas tu kalau gitu kan, boleh kalau kita nak nisbah ke benda lain tu sedia, boleh tak Apa boleh Apa kata tak boleh Boleh. Tapi sedia ayat dah kan, sedia ada dengan makna zamani, ada makna idafi, ada maksud sedia zati. 3 je. Boleh dah je. Sedia zati dengan makna tidak ada permulaan. Haning hak kita nak belajar sini ni. Sedia yang ialah maksud dia barang yang tidak ada didahului oleh tiada. Hak tu sedia panggil sedia apa? Sedia zati. Juga ingat tak sedia apa? Sedia apa panggil? Zati. Nama gawe tidak zati tak? Ada? Ingat boleh siapa? Sedia zati ni Allah Ta'ala ni, tidak didahului oleh ada. Yang kedua dia panggil sedia zaman. Bahasa Arab juga zamani, nisbah dia panggil. Zaman tu bahasa Arab. Dah kita waktu Melayu zaman. Kalau dia masuk sedia pada zaman ini dengan maksud sesuatu yang sudah berusia setahun. Rumah ni rumah sedia atau rumah baru? Jangan sedia ni Allah Ta'ala. Cekeh ni bodoh ni. Maksud sedia kau baru, kau sini maksudnya hak lama, kau hak baru. Rumah ni rumah sedia, kau rumah baru. Main kau. Lama kau baru. Ni 3-4 orang duduk sini, duduk belakang ni. Dah ni kau. 3-4 orang tak nampak kan. Main gapo. Linda dengan Amirul. Amirul je sini dah dia panggil Amirul. Tak. Kalau panggil Pak Do yo backing. Pak Do kena backing. Amirul lembut sikit kan apa ni. Tanda ke tak tanda ni? Kembar ni. Kembar sini. Sini ki ni. Nampak kau lari dia boleh tu orang ni. Dia dah jauh ngana. Kalau dah dekat rasanya boleh sokmo. Saya dia dak lari hak demo lain. No, boleh jaga 2 putih kampung dah ni. Masuk jaga ni jaga agama lah. Jaga agama di 2 putih kampung dah. Kalau ngaji sungguh, ya boleh. Nak ngaji tak sih. Bukan tak boleh. Sungguh orang nak ngaji tapi tak boleh. Maksud kata orang panggil tak hajar mana. Sedia zaman ni. Dia zaman ni mana? Lama masuk. Sebab tu dalam fiqh kalau tok ngulu ni bukan tok ngulu kapung. Orang panggil penghulu bagi hamba. Dia kata ketiga 4 orang hamba dia kata mana-mana hamba ku yang sedia maka dia bebas
Maka kena tengok hamba hak mana dah umur setahun dengan tok ngulu ni. Maka hamba tu kira bebas. Kalau tak ada tok ngulu wak mai panggil. Kalau semua umur setahun lebih dah. Oh, benda ke belakang. Ya tengok ada umur berapa dah. Oh, kahwin baru setengah bulan lah dengan dia. Ni. Lepas tu selagi sedia apa? Sedia idafi. Idafah. Sandar. Boleh. Sedia zamani, sedia zati, sedia idafi, sandare. Mengamung hatu. Ya tak boleh hatu tu. Hidup mikir ke boji dia. Sudah aku pakai pih boji hatu buat no. Sedia idafi mana? Ayah dengan datuk. Ayah dengan datuk. Hak mana dulu ada? Datuk. Datuk tu sedia je bagi. Kita dengan ayah kita sedia. Sebelum kita ada tu ayah kita sedia dah ada ni. Nah kita ni baru. Orang panggil idafi ni sebuah. Sandar. Sesuai dah. Jadi biar kita tahulah kalau nak panggil sedia ke benda lain boleh, tapi tidak sedia hak jenis zati. Hak tu tak boleh. Dituhai aja. Mana maksud sedia zati ni? Dan makna sedia itu ini sedia pada zati. Ialah barang yang ada yang tidak didahului oleh tiada. Itu maksud sedia pada apa dah ajwa? Sedia pada zati. Ingat nak dia tu. Atau dikatakan barang yang ada yang tidak ada permulaan. Boleh juga. Ada yang tidak ada permulaan. Sama ya tu. Ada tidak didahului oleh tiada, ataupun ada dengan tiada permulaan. Bagi adanya barang. Ini zat lah. Barang saat ni kena pada zat. Maka sedia inilah sedia jenis tidak ada permulaan bagi ada dia tu. Dikatakan sedia yang zati. Ada je. Dikatakan sedia zati. Yakni apa? Sedia yang basa pada zatnya, zat barang. Ni. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia zamani. Ada sini. Artinya arti zamani itu sedia zamani dengan panjang dan lama masuknya. Setahun mana? Ayat ni setahun lah paling tidak. Maka sedia ini, sedia zaman ini tidak dikehendaki pada bicara ini. Bicara mana? Bicara kidam sedia Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bukan sedia nisbah pada lama masa, tapi sedia dengan maksud kata tidak didahului oleh tiada. Apa tu lagi? Sedia idafi itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula dari atas kidam Allah Ta'ala dan tak baharu itu. Mana dalil dia? Ialah kita fikir. Kena guna akal. Kita fikir jikalau tu orang panggil fardu takdir. Apa ji? Fardu takdir. Kita fardu ke bahasa Melayu dah tu. Fardu kata remon lo ni jadi ayah orang. Fardu takdir. Kahwin ni kau dah lagi. Iyalah fardu kata remon ni ayah orang. Remon nak lagi ke tak ngaji malam ni? Fardu kata remon ayah orang. Remon nak lagi ngaji ni? Hari juga. Tak. Jalan ke? Nak tahu jalan ke tak? Tapi ni kau dulu. Tak. Baru tahu jalan ke tak? Tu orang panggil fardu. Fardu kata. Jadi apa? Fardu kata orang tawar ke demo kerja 4,000 sebulan. Dengan demo dok pondok, demo nak mana? Fardu kata. Jadi jalan ke 4,000 sebulan ke pondok jalan ke? Insya-Allah. Itu fardu. Misal kata takdir kata berlaku gitu. Harap-harap tak berlaku gitu je deh. Takut pindah juga. 4,000. Kipu 2 bulan 3 bulan gaji kerja boleh menikah dah ni. Anak datuk boleh ni. Bukan anak datuk, cucu datuk.
Ni. Tak payah bimbang ada seorang tok guru babo ni. Orang mai ke rumah. Bukan nak gocok. Tahu anu. Ustaz kata tak menikah lagi. Kita nak wian kita ke ustaz nikah. Deh. Apa? Boleh insya-Allah. Tak. Baru jolo. Deh. Orang mari suan semua. Tawar anak. Bukan semua. Kasar sangat semua ni. Tawar ke anak dia pada kita. Pandai je. Gitu. Ustaz saya dengar sedap qasidah ustaz. Tu gabungnya saya dengan Sofwan tu. Nama kebetulan saya ada kembar. Dan dalil atas kidam Allah Ta'ala dia tak baru itu ialah kita fikir jikalau ni apa yang apa? Fardu takdirnya Tuhan tidak tentu sedianya Tuhan kata-kata Tuhan ni tak sedia dengan makna Tuhan tu baru. Tak. Lepas tu kita takdir gini kena ke tak bolehkah kita takdir gitu? Bolehkah kita nak kata kalau gini boleh tak? Tak tahu. Ngapa Quran ke tak? Tak. Boleh tak? Boleh. Apa kata boleh? Ayat Quran mana? Lau anzalna. Betul juga. Lau ni kat ni. Kau dekat sikit dengan misal kita ni. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau anzal tak apa juga, boleh juga lau juga. Cuma nak dekat dengan pembicaraan kita ni tentang masalah ketuhanan Allah Taala. Jadi Allah Taala guna ke juga dengan jikalau ni dalam ayat Quran. Allah Taala firman, kalau ada Tuhan selain daripada Allah la fasadata. Nescaya hancur binasa dah bumi ni. Tak ada apa binasa dah. Mana ni? Ni. Jikalau Tuhan tidak tentu sedianya, nescaya. Ni kalau orang kata, apa orang ngaji tauhid ni duk main kalu-kalu. Kalau Tuhan ni baru, kalau Tuhan ni tidak satu. Ni tak ngaji Quran dah ni. Tuhan guna tu kalau Tuhan tu tak satu tu dalam ayat Quran. Kita tahu mana? Mengaji semula mau jadi ustaz lah weh. Jadi ustaz. So panggil Al-Fadil, Al-Ustaz, Al-Hafiz. Berarti dah. Terus mengaji asah tu. Ni. Tu kalau kecek orang kampung, cidik kita kalau kecek orang ngaji, bodoh kita. Nak kalau kecek kampung, apa ni duk kalu-kalu ni? Bagi daripada syaitan, iblis. Ya dah. Ya dah juga ada hadis kan Nabi SAW ada sabda. Kalu ni ialah satu pembuka bagi syaitan. Kalu tu jenis kalu penyesalan je. Kalu kita guna highway tak. Sedap sikit daripada guna jalan kampung. Kalu, dek main kalu tu tak sah tu dalam agama. Nyesal dengan hak kita ada waktu keputusan dah hak tu tak dibenar syarak. Dia jadi pada benda tak molek. Kalu tu baru saya start hak ni kalu ni hak tu dia aja. Tak orang kampung boleh jawab kan gitu ni. Kalau kamu lihat gitu, kamu nak ustaznya. Gitu. Ada kata-kata main kamu menang dia lah ustaznya. Dia hak tak sudiknya. Kalau mari ngaji dia tak. Di qasidah ke dia tak bawa jam beri. Nak mengaji tak ada habis lagi. Nescaya tentu ia Allah baru. Dan makna baru itu barang yang ada permulaan. Tak silap tidak dalam soalan ni. Barang yang ada permulaan, tak ada di permula. Apa maksud baru? Baru itu barang yang ada permulaan bagi ada. Apa taklif definisi bagi baru? Malahu awwalun. Ni. Ada pun tadi malalahu awwalun. Barang yang tiada baginya awal. Kalau baru malahu awalum.
Ataupun ma li wujudihi awwalun, barang bagi adanya tu ada awal. Itu baru. Jadi kalau Allah Ta'ala ni tak sedia, tentu Tuhan baru. Dia orang panggil kaedah gitu dah. Dia ada orang panggil tiap-tiap benda yang ada ni sama ada sedia atau tidak sedia. Ni dia ada pendapat masalah koding dengan azali. Koding dengan azali ni. Kalau dia mau tanya koding dengan azali lagu mana? Koding dengan azali kita kata atas pendapat hok kata koding dengan azali ni benda tulang. Maka lawa bagi koding tentu dah orang panggil baru. Ya ada dua pendapat koding azali. Ada kata koding saat ni kena kepada benda yang jenis ada. Azali kena pada benda hak jenis sungguh dia ada azali. Hak azali ni lebih umum daripada koding. Ingat deh, tulis. Ada khilaf masalah koding dia azali ni. Atas tengah koding dia azali benda sama. Atas pendapat yang lain, koding ni kena pada benda yang ada, ya, seperti sifat-sifat yang ada pada Allah. Itu orang panggil koding dah kata. Allah Ta'ala panggil koding. Ada pun kalau bahaya tu sungguh, maka dia tak panggil koding, dia panggil azali. Seperti contohnya gapo? Kita baru sebut kan kita. Gapo? Semalam. Hak wajib. Gapo dia hak wajib? Adamuna azaliyun. Tak ada kita ni pada azali wajib. Bukan benar ada. Pada azali ni maksudnya lebih umum daripada koding lah. Gitu ya letak. Koding ni tak kira benda tu ada tak ada. Maksudnya benda hak jenis lebih umum daripada azali, daripada koding tu panggil azali. Jadi kita kata nescaya tentu ia baru tu kaedah qat'i tu ia panggil. Tak ada pertengahan dah. Atas pendapat kata koding azali tu betul. Kalau kata koding azali benda lain, dia ada benda lain pula. Kalau kata sedia tentu baru, tidak sedia tentu baru. Dan makna baru itu barang yang ada permulaan bagi ada. Dan jikalau Tuhan kita ni baru, tentu ada yang membaharukan Allah. Nak kacik dua atas asal ni. Dan yang menjadikan dia Allah, dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Nampak? Tidak boleh dikatakan yang menjadikan itu sedia. Apa? Kerana yang dijadikan itu yang dijadikan itu Tuhan, hak menjadikan Tuhan tu dikatakan Tuhan juga. Maka yang menjadi itu, menjadi Tuhan pun Tuhan juga, sama-sama baru, sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan dia Tuhan. Baik ke ni? Kalau kita kata Allah ni baru, ni, maka berkehendaklah Allah Ta'ala kepada yang membarukan dia. Kalau kita pergi kata Tuhan ni baru, maka Allah Ta'ala kita kata Tuhan ni pun berkehendaklah kepada orang yang membaharukan dia. Maka orang yang membaharukan Tuhan ni, dia tu apa? Tuhan dah. Dah bila kita pergi kata Tuhan ni baru, maka Tuhan yang membaharukan Allah pun baru juga. Maka kalau gitu jadi mana? Dur ataupun tasasu. Lagu mana dur? Allah buat Tuhan saat ni, Tuhan ni mai duk buat Allah pula. Peling ke tak? Peling. Tu kata mustahil. Kalau kata tak peling, boleh terima, tu bukan mustahil. Dur ataupun tasalsul. Maka boleh baca tu. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia Tuhan telah menjadi itu,
Maka dinamakan dia dur. Lagi mana? Kalau katakanlah Tuhan A ni yang menjadikan Allah, ni Allah, ni Tuhan A. Katakanlah Tuhan A yang menjadikan Allah ni, siapa dia buat Tuhan A? Allah buat dia. Allah buat dia, dia buat Allah. Gitu tu orang panggil dur. Gimana pusing. Siapa dia? Hak ada dulu? Siapa yang ada dulu? Tak tahu siapa. Siapa buat awak? Mak. Siapa buat mak awak? Saya. Mana boleh? Ni. Hak buat mak awak, hak jadi awak, mak awak ada tu ialah mak dia pula. Mungkin awak melahirkan mak awak. Ni. Mak awak lah ni tu dilahirkan nenek awak tak punya hinggalah kepada Sayyidina Hawa daripada Nabi Adam alaihissalam. Tu orang panggil ada ada hujung. Ni siapa dia buat Allah? Tuhan. Ada seorang Tuhan lain hak buat Tuhan, buat Allah. Lepas tu Tuhan lain hak buat Allah tu siapa dia buat dia? Allah Taala hak buat dia. Mustahil. Bapa mustahil. Apa mustahil dur? Kerana berhipung dua yang berlawan ni. Ada bawah ni, ada bawah tu. Tak apalah, dah ada tak? Artinya berkeliling, dur ni berkeliling. Ataupun bergilir buat. Mu buat aku dulu, patut aku buatmu. Mana boleh? Tak. Kata sendiri dia misal gini. Masa saya nak lahir dulu, tak? Masa tahun 80 saya nak lahir dulu, saya pergi panggil tok bidan. Bidan, terus sambut saya nak lahir. Orang cerdik mana boleh mikir tu? Orang bodoh, bukan bodoh, orang gila boleh mikir tu. Orang bodoh boleh mikir lagi. Kita duduk dalam kandungan mak kita pergi panggil tok bidan. Mana boleh? Kita tak kandungan, kita tak kandungan tu kita dulu lah. Tak kandungan. Lepas tu mana kita panggil tok bidan? Kok mimpi ustaz? Mimpi boleh nak sabar lah. Kalau kata mimpi dah nak pergi lah. Ni kok ada jaga kita nak panggil mana tok bidan. Nampak sih? Tu orang panggil barang mustahil tu. Kata tak perut, lepas tu dia panggil orang nak sambut kita. Artinya berkeliling atau bergilir buat, maka iaitu batil. Apa batil? Tak dapat kita terima. Kata Allah Ta'ala tu dibuat oleh Tuhan. Tuhan lain tu dibuat oleh Allah. Kenapa? Kerana kedua Tuhan empunya itu berhipung dua perkara yang berlawanan. Berhipung pada dia tu seorang Tuhan tu dua benda berlawanan. Mana? Iaitu tiap-tiap satu itu berhipung ada nisbah. Tulis gini ni. Dua berlawanan mana tulis dulu? Yakni atas satu zat itu berhipung pada dia ada dan tiada. Dan dahulu dan kemudian. Nampak tak? Di satu zat ni nampak tak? Allah dengan Tuhan hak lain dia buat dia. Lepas tu Tuhan lain Allah Ta'ala hak buat dia. Sebab dia pun Tuhan, dia baru, Allah Ta'ala hak buat dia. Dia buat Allah. Maka di Tuhan zat ni, di Tuhan dia di Allah ni, ada berhipung pada dia ni dua benda berlawanan. Mana? Ada dan tiada. Kalau katalah Tuhan ni menjadikan Allah, maksudnya waktu tu dia ada. Kalau katalah dia saat ni dijadikan oleh Allah, maksudnya dia tiada. Ada dan tiada berhipung. Dan mana pula berhipung? Dulu dan kemudian. Kalau kata dia menjadikan Allah, maksudnya dia ada dulu. Tiba-tiba kita kata Allah lah menjadikan Tuhan ni mula, maka dia ada kemudian. Boleh tak? Berhipung dua berlawanan tu dipaham ke tak? Tulis ke dulu? Tulis ke tak? Tulis tak? Tak. Tak faham, tak tulis, boleh. Tak. Kalau tulis tak faham, okey lagi. Tak ada. Tulis. Berhipung dua perkara berlawanan, yakni atas satu zat itu ada dan tiada. Tu berlawanan tu, ada dan tiada berlawanan tu. Dan dahulu dan kemudian.
Di dia seorang tu, dialah dulu, dialah kemudian. Dah. Dah je? Tak ada. Ada berarti ada, satu. Lepas tu, boleh pula dahulu dan kemudian. Satu zat tu dia tu ada, dalam satu masa dia tak ada. Satu zat tu dia dahulu, dalam satu masa dia kemudian. Boleh? Contoh gini lah. Kita kata najis dengan ajwak. Kau mana masuk pokok dulu? Sebelum ajwak, najis dulu masuk. Tapi, sebelum ajwak, najis dulu masuk. Tapi, sebelum najis, ajwak dulu masuk. Ya tak? Pondok ni, sebelum nak ajwak masuk itu, najis masuk dah pondok. Tapi sebelum najis masuk itu, ajwak dulu masuk. Beri pun apa dia? Beri pun dulu dah kemudian. Sekarang ni nak tanya, ajwak dulu masuk pondok kau, najis dulu masuk. Najis dulu. Ya tahu dah senang dulu marinya. Cuma nak katanya beri pun di ajwak tu dia kemudian. Sebab sebelum ajwak masuk, najis dulu masuk. Apa situ? Dia kemudian. Tapi kita kata pula sebelum najis masuk, ajwak dulu masuk. Dia tu dulu. Itu orang panggil berhimpun dulu dan kemudian pada satu benda. Mustahil lah. Penipuan lah. Tu sakit badan dah. Bukan penipuan lah, sakit badan dah. Tu nak bertiman dah ni, nak sakit badan dah tu. Iaitu tengok Musanif pula. Iaitu tiap-tiap satu itu berhimpun ada nisbah. Dialah mana? Ada pada satu nisbah. Nisbah ini pada satu nisbah. Mana? Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Tu orang panggil dia tu ada dan dia tu dahulu. Nampak tak? Di satu Tuhan, lepas tu Allah. Tuhan ni dia buat Allah. Apa tak? Maka Tuhan ni di dia tu ada dan dia ni dahulu sebelum Allah. Apa tak? Jangan pegang gini, sesak ni. Nak kata dud ni. Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Dan tiada nisbah, yakni pada satu nisbah yang lain tiada. Tidak gitu. Boleh ke tak? Tiada nisbah, yakni tiada pada nisbah yang lain. Lagu mana? Tiada pada nisbah lain. Dialah yang kena jadi. Mana? Hak Tuhan buat Allah tu dulunya dia tak ada. Sebab Allah Ta'ala hak buat dia. Demikianlah bagi yang satu lagi itu. Begitulah. Kalau Tuhan A itu di dia tu berhimpun ada nisbah dia hak dia buat orang, pada satu masa sama dia tu tiada, nisbah dia hak dijadikan oleh orang lain. Begitulah juga dengan Tuhan B. Pada satu keadaan dia tu ada, satu keadaan yang sama dia tu tiada. Dan jika yang menjadi Tuhan yang kedua itu kepada Tuhan ketiga pula, tak main dua, main tiga, main empat pula dah. Yang ketiga itu pula, yang keempat menjadikan dia. Apa Haji? Dan yang keempat itu yang kelima. Lepas tu dan yang keenam, dan yang ketujuh, sehingga tidak kesudahan dan tidak habis bilangannya, tak ada sub. Maka dinamakan dianya tasalsul. Apa tasalsul? Artinya berhubung-hubung dengan tiada kesudahan. Nampak dah? Tuhan A dibawa oleh Tuhan B. Tuhan B dia ada C dia ada D. Lepas tu siapa dia? Hak sebenar, hak dia buatnya. Tak ada. Kenapa tak ada? Dah kita pergi kata tiap-tiap Tuhan ni kena ada hak dia buat. Tak ada. Siapa dia su? Tak ada su. Maka tasasul ni juga mustahil. Apa? Kerana berhimpun dua berlawanan juga. Habis itu lah. Ni nampak kuning ni. Situ lah. Boleh lah. Ini. Dan iaitu tasasul ni batil juga kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Mana? Dua berlawanan.
Yang gila-gila tak apa-apa ni nyatalah mudah. Iaitu mana? Dan iaitu tasasul batilun tak dapat terima juga, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga yakni sama seperti dur. Dur berhimpun dua berlawanan, tasasul pun berhimpun dua berlawanan juga. Dah mana? Iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwanya. Habis itulah dah kupat awak bening. Dan iaitu batilun, wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi wa sahbihi أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.